Baik, kepada saudara-saudara sekalian, kita akan mulakan forum ini melalui dua pusingan. Pusingan pertama, lebih kurang 5 hingga 8 minit. Pusingan yang kedua, 8 hingga 10 minit. Jadi untuk pusingan yang pertama ini, nanti kita akan minta kepada ahli panel untuk memperkenalkan diri anda sendiri dan seterusnya memberikan hujah yang disebut tentang semangat cinta dan negara. Itu apa dia? Semangat patriotisme itu apa dia? Ya? Jadi dipersilakan panel yang pertama untuk memberikan pandangan anda terhadap semangat cintakan negara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wafaka Johor, salam sehati sejiwa. Apa khabar orang Basi Gudang? Okey tak? Okey. Bila dijemput untuk bagi forum untuk apa kata JY ni, saya rasa macam bila YB cakap, JY ni sebenarnya umur 22 sampai 31. Tapi saya umur 20. JY ke ni? Tak apalah, insyaAllah kita dekat-dekat tu plus minus lah kan. Tak lama lagi sampai lah tu. InsyaAllah. Okey, nama saya Muhammad Afiq Daniel bin Umar Hafiz. Berasal dari Johor Bahru, anak jati Johor. Di kampus ni memegang portfolio sebagai naib yang dipetua MVP UiTM Johor. Fakulti Kejuruteraan Awam semester tahun akhir. Okey, untuk semangat patriotisme, semangat silakan. Cinta akan negara, semangat cinta akan negara. Apa yang dimasukkan semangat cinta akan negara ni? Kita tahu apa tu semangat cinta akan negara? Adakah kita cinta akan negara kita? Kita dapat lihat kan, zaman sekarang ni dengan zaman dulu lain, berbeza. Cara kita tunjukkan semangat cinta akan negara kita. Kalau dulu orang kata merdeka, 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 berpuyu-puyu orang semua berharap cakap merdeka, merdeka, merdeka. Tapi zaman sekarang yang kita Gen Y ni kita berharap juga, kita berharap. Tapi berharap kat mana? Media sosial. Kita berharap kat media sosial, dekat Twitter tu. Contoh dia, kita nak tunjukkan contoh kita ni patriotisme, semangat patriotik. Kita berharap, contoh orang kata Gen Y ni kita berharap kat media sosial. Merdeka, timeline tu, dekat Twitter tu. Merdeka, merdeka, merdeka. Berharap juga, orang kata Gen Y lah. Tapi orang kata semangat tu antara dulu dengan sekarang tu berbeza. Dulu tu kita lebih mendalami tau. Orang-orang dulu tu zaman-zaman Cik Razak dulu kan. Kita lebih mendalami kan. Yeah. Saya tak mendalami kan. Cik Razak mendalami. Okay, mendalami semangat cinta akan negara tu. Kan? Pergi barak, pergi dekat jalan-jalan. Semangat kan, naikkan apa, orang kata. Buat pintu gerbang. Buat pintu gerbang. Yeah. Buat pintu gerbang. Tapi kita Gen Y, kita buat apa? Kita duduk dalam bilik, ambil handphone, hashtag. Selamat Hari Merdeka. Itu Gen Y kita buat. So kita nampak perbezaan antara cara kita menyambut semangat cinta akan negara tu, semangat sayangkan negara tu berbeza antara dulu dengan sekarang. Saya rasa itu saja untuk permulaan ni. Itu saja Afiq. Itu saja. Nanti Afiq Daniel yang telah dapat memberikan hujah mengenai semangat cintakan negara. Betul ni awak cintakan negara ni? Saya tanya sekali lagi. Saya cinta. Antara contohnya kalau betul-betul cinta negara ni, apa yang perlu awak buat tindakan? Tindakan yang paling mudah kalau awak cinta negara ni. Tindakan tu insya-Allah. Saya menanam azam. Kalau saya berpegerak ni, saya rasa saya memang nak sumbang kepada negara. Itu janji saya, insya-Allah. Sanggup Sanggup, insya-Allah. Tahniah, bagi dia 7 kali tepuk. Bunyi 7 kali tepuk je lah. Pop, 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 pop. 7 kali tepuk. Tak. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi sebelum saya nak meneruskan kepada panel yang kedua ini, saya nak bagi satu pantun. Siapa boleh jawab, saya akan bagi hadiah. Ada hadiah Lahuma membawa tajak berjalan ke ujung tanjung. Okey, simpan dulu. Ada lagi 2 baris. Siapa boleh jawab nanti di akhir ataupun pada masa untuk soal jawab, bolehlah jawab. Saya ulang balik. Lahuma membawa tajak berjalan ke ujung tanjung. Sambung lagi 2 baris. Siapa dapat jawab, ada dalam sampul ini. Hadiah ya. Kita tangguh dulu. Okey, kita beralih kepada panel yang kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucap kepada tamu kehormat, Tuan Moderator, ahli panel bersidang seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa, salam UiTM di hatiku. Pada hari ini, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak kerana telah memberikan saya ruang
dan juga peluang selaku kerana saya sebagai generasi Y untuk menyuarakan pendapat dan juga pandangan saya tentang isu yang akan kita perbincangkan sebentar lagi. Hadirin dan hadirat sekalian, bab kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Jadi, mari kita bersama berkenalan serba sedikit agar ahli panel serta hadirin dan hadirat sekalian mungkin mencintai dan menerimai segala pandangan serta hujah yang akan saya perkatakan sebentar lagi. Nama diberi Nur Luqman Hakim bin Salih Rashid. Saya memegang jawatan Presiden Kelab Debat dan Pidato UiTM Cawangan Pasir Gudang. Saya mengambil jurusan Fakulti Kejuruteraan Kimia semester ketiga. Jadi ini adalah pertama kali untuk saya menyampaikan forum dan juga mendiskusikan tentang sesuatu isu. Kerana sebelum ni saya hanya menyertai pertandingan debat. Jadi saya akan cuba yang terbaik untuk memberikan pandangan, pendapat yang bernas tentang isu yang kita perbincangkan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, berbalik kepada persoalan yang telah dipersoalkan oleh Tuan Moderator sebentar tadi berkaitan dengan semangat patriotisme sehati sejiwa. Pada hari ini, saya akan tekankan kepada frasa semangat patriotisme. Apa yang dimaksudkan dengan semangat patriotisme itu dan apa kepentingan semangat patriotisme itu kepada masyarakat Malaysia? Yang pertama, setelah kita sedia maklum, semangat patriotisme merujuk kepada semangat cinta akan negara. Namun, menjadi persoalan saya, bagaimana kita mempamerkan semangat patriotisme itu di dalam diri ataupun secara luaran? Seterusnya, apakah kepentingan semangat patriotisme ini dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan negara Malaysia? Saya ambil satu contoh ataupun analogi yang cukup mudah. Saya akan kaitkan dengan satu batang pokok yang punya akar yang subur, daun yang lebat dan juga buah yang enak. Apa yang signifikan di sini adalah semangat patriotisme itu diumpamakan seperti akar yang subur. Kerana apa? Apabila kita pupuk semangat patriotisme dalam diri masyarakat, terutama generasi Y, maka selepas itu baru kita boleh kaitkan ataupun meningkatkan lagi negara dalam bidang-bidang yang lain. Begitu juga dengan pokok. Apabila pokoknya subur, maka barulah lebat buahnya, lebat daunnya dan juga enak buahnya. Selain itu, hadirin dan hadirat sekalian dan ahli panel yang bersidang, apa yang signifikan juga pada hari ini adalah akar itu tidak boleh dilihat melalui mata kasar. Apa yang cuba saya sampaikan di sini adalah bukan kita hanya perlu menampilkan semangat patriotisme sekadar di luaran semata-mata, malah kita perlu menyemat dan juga menghayati semangat patriotisme itu sebenarnya. Kerana apa? Apa yang kita lihat, isu yang terjadi pada zaman sekarang, generasi Y kebanyakannya akan menimbulkan semangat patriotisme apabila berada di bulan kemerdekaan. Di mana hilangnya semangat patriotisme sebelum dan selepas bulan kemerdekaan? Itu yang perlu kita risaukan dan kita perlu mencari mekanisme bagaimana untuk kita menjadikan semangat patriotisme terus tersemat di dalam diri generasi Y sepanjang masa. Seterusnya, hadirin hadirat sekalian, Tuan Moderator, seperti kita sudah maklum, apabila kita ingin menilai sesebuah negara itu adalah sebuah negara yang maju, kita akan lihat penduduk di dalam negara tersebut. Itu yang pertama. Kemudian, jika masyarakat di dalam negara itu sudah lemah, longlai, maka lemahlah juga negaranya. Jadi saya rasa semangat patriotisme ini perlu kita semat di dalam diri dan perlu kita kekalkan. Bukan sekadar apabila berada di bulan kemerdekaan, baru kita ingin keluarkan semangat patriotisme. Menjadi persoalan saya dan saya akan soalkan kepada generasi Y yang berada di sini. Jika bukan kita, generasi yang akan datang akan mempertahankan negara, siapa lagi akan mempertahankan negara? Adakah tumbuh-tumbuhan? Adakah binatang? Kerana apa? Kita manusia digunakan akal dan juga kita akan menggunakan akal untuk mempertahankan negara agar sejarah yang lampau tidak akan pernah berulang. Oleh itu saya rasa pada hari ini kita selaku generasi yang akan datang perlu berfikir dengan lebih jauh, dengan lebih matang dan munasabah diri. Di mana letaknya semangat patriotisme kita? Di mana letaknya tahap semangat patriotisme kita? Adakah kita masih berada di takut yang sama ataupun kita perlu menjalankan perubahan dari hari demi hari bagi menjamin kesejahteraan dan keamanan negara? Jadi saya rasa sampai di situ saja. Terima kasih.
Ya, generasi akan datang tu maksudnya siapa? Generasi akan datang tu saya rasa kami, Ya. generasi Y, generasi mahasiswa-mahasiswa yang berada di sini mungkin perlu menitik beratkan tentang hal ini. Betul, generasi akan datang tu bermakna generasi yang sekarang ini yang akan terus membina negara. Sungguh bernas sekali. Sebagaimana kata yang berhormat tadi, generasi Y jangan apa? Jangan lemah, jangan longlai. Lagi apa? Jangan apa? Jangan lembab lagi. Jangan lembek. Lagi? Jangan leka. Lagi apa? Kau cakap Arab, orang cakap Arab. Jangan lara. Arab. Jangan lembik, jangan lemak pula. Lemak tu bukan maksudnya santan kelapa muda tu lemak tak kan? Lemak tu maknanya janganlah awak ni leka sangat nak ngadap handphone je kadang. Terima kasih kepada Nur Luqman Hakim atas hujah yang telah diberikan tadi. Jadi saya dimaklumkan tentang soalan pantun tadi, selain daripada hadiah dari saya, ada lagi hadiah dari penganjur. Tunjukkan Puan Siswana, ada juga hadiah dari penganjur. Nanti kita akan tanyakan balik untuk menjawab soalan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih saya ucapkan. Dan seterusnya kita beralih kepada panel yang ketiga. Manis rupanya. Indung-indung kepala lindung, hujan di gunung di sini mendung. Si adik manis memakai tudung, kalau jatuh tersungkur, pakcik dukung. Boleh kamu jatuh? Sebab pakcik ni ada masuk persatuan Portugal. Persatuan Portugal ni persatuan orang tua kasar. Silakan untuk panel yang ketiga, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muafakat Johor, salam UiTM di hatiku dan salam satu Malaysia. Selamat pagi pada semua orang yang berada dalam dewan ni, pada siapa yang berada dan siapa yang mendengar forum pada hari ini. Saya Nurhani binti Hanafiah daripada Sekretariat Perhubungan Mahasiswa, Kelab dan Persatuan Dalaman bagi Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2015-2016. Pada hari ini kalau kita tengok daripada panel yang pertama, Saudara Afiq, panel kedua, Saudara Nur Luqman bercakap tentang semangat patriotisme yang semakin hilang di dalam diri seorang mahasiswa dan mahasiswi. Tetapi pada sekarang ini saya akan fokuskan kepada pendidikan patriotisme. Sedarkah kita bahawa kita ada pendidikan patriotisme ini? Sedangkan semua terlalu fokus kepada perkara yang formal. Perkara yang terlalu, orang kata apa? Terlalu meluas sangat. Kita terlalu fokus kepada, kalau kita nampak bendera berkibar, itu semangat patriotisme kita. Kalau kita lihat, kita dengar lagu negaraku, kita akan berkobar-kobar. Tapi adakah benda itu wujud lagi? Jadi dengan pendidikan patriotisme itu, iaitu kita dapat melahirkan sebuah generasi Y terutamanya yang akan memimpin negara untuk membangkitkan negara dan mengukuhkan negara pada masa yang akan datang. Jika kita lihat pada masa kini, negara kita sedang membangun dan membangun dari segi pelbagai cara, dari segi teknologi terutamanya. Kita sedang cuba untuk bersaing dengan negara-negara luar yang ada pelbagai teknologi yang canggih. Dan kita cuba untuk bersaing. Tapi orang yang akan melaksananya bukan generasi daripada Encik Razak sendiri, bukan. Generasi daripada kita yang akan membangunkan negara kita. Oleh itu, kita dapat lihat di sini bahawa generasi Y amat penting untuk membangunkan sesebuah negara itu. Di sini saya ingin memfokuskan bahawa pendidikan patriotisme bukan bermaksud anda pergi ke sekolah, anda belajar buku sejarah. Jujur saya tanya di dewan ini, siapa yang baca dan hafal buku sejarah habis? Jangan tipu ya generasi Y. Ini soalan serius. Kalau siapa yang membaca dan menghayati sejarah sebenar, bukan hanya berada di dalam buku sejarah di sekolah yang kita tengok, kita selak gambar, lepas tu, okey, dah habis macam tu. Bukan itu yang kita nak tunjukkan bahawa kita memahami sejarah negara kita. Kita bukan hanya perlu melihat dari segi buku, bukan segi monumen dan bukan segi segala perkara yang berlaku, yang ada di negara kita. Oleh itu, saya ingin mengatakan di sini bahawa pendidikan patriotisme boleh lahir secara formal dan tak formal di dalam generasi Y dengan cara kita ingin mempunyai rasa ingin tahu dalam diri kita.
Saya rasa itu sahaja Encik Razak. Ya, terima kasih Nur Hani. Bagaimana saudara-saudari dapat memahami apa yang dihujahkan tadi? Semangat cintakan negara boleh kita lakukan secara formal ataupun tidak formal. Kalau formal tu macam mana agaknya caranya? Kalau kita secara formal tu macam mana ya Nur Hani? Kalau secara formal, Pasang bendera, pasang kibar jaga milang. bukan. Maksud saya maksudnya kan kita sedar bahawa setiap universiti ada kos bagi undang-undang dan itu dia. sejarah dalam negara, itu adalah segi formal. Kalau tak formal macam mana? Kalau ni kita minta yang sana lah, yang dah lama tak bercakap. Nak tambah sikit. Kalau disebutkan tak formal macam mana? Formal lah. Ya. Formal ni Afiq. bagi pendapat saya tak formal ni contoh dia mungkin yang tadi formal tu mungkin dalam segi pembelajaran dalam kelas. Mungkin tak formal ni dari segi macam contoh dia kita masuk pidato ke Buat kita, aktiviti. buat aktiviti ya betul Cik Razak, buat aktiviti. Seperti Macam hari ini ni macam mana? forum ni pun kira informal juga lah sebenarnya. Tapi formal ni macam formal. Macam formal tapi sebenarnya Dua-dua ada? Ada dua-dua. Boleh. Formal ada, tak formal pun ada. Boleh. Jadi kita boleh Boleh, kita boleh. Kita Malaysia boleh. Kita hebat. Okey. Terima kasih. Saya nak bagi ulang kalau ada siapa yang boleh menjawab pantun tadi. Silakan. Ada mikrofon ke macam mana? Lahuma membawa tajak berjalan ke ujung tanjung. Sila sambung. Nak bagi siapa ni? Apa ni, orang-orang tua bagi orang muda ya. Okey, beralah tak apa. Silakan. Nanti ada pantun lagi kita boleh bagi. Silakan. Boleh? Lahuma tu tak tahu apa Lahuma. Lahuma tu nama orang, nama orang. Lahuma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nur Afifah Karinisa binti Muhammad Rafi Ya. dari UiTM Pasir Gudang. Ya. Lahuma membawa tanjak berjalan ke hujung tanjung di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. 7 kali tepuk. Pap 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 pap. Silakan untuk mengambil hadiah daripada Puan Wana. Silakan. Dan ini tambahan dari saya. Tambahan silakan. Silakan. Boleh jawab Satu lagi pantun. Siapa boleh jawab? Ini payah sikit. Pantun ini selalu dibawa oleh siapa? Oleh penasihat sosial budaya Kerajaan Malaysia. Siapa? Tan Sri Datuk Sri Dr. Rais Yatim. Jangan dipanjat nirnan condong. Buahnya jatuh di laman orang. Siapa boleh jawab? Saya bagi dua. Dua sampul. Jangan dipanjat nirnan condong, buahnya jatuh di laman orang. Okey, sila siapkan jawapan. Nanti kita akan bagi. Saya bagi dua. Okey, kita beralih kepada panel yang keempat. Lama dah tunggu dah. Orangnya cantik rupawan. Orangnya manis dan cantik rupawan. Petang-petang pergi menebas, berehat sebentar di pohon jati. Ku pandang wajahmu sekali imbas, tetap tersemat di dalam hati. Tapi bukan saya tau, panel yang lelaki yang dua ni. Saya bawa pantun untuk yang dua ni. Silakan untuk panel yang keempat. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wafakat Johor. Salam UiTM di hatiku. Salam sehati dan sejiwa. Hai semua. Sihat tak pagi ni? Siapa yang datang sini sebab dia tak nak pergi kelas sebenarnya? Cuba angkat tangan. Saya datang sini pun sebab saya tak nak pergi kelas sebenarnya. Tapi bukan tu tujuan utama saya. Tujuan utama saya kat sini untuk menyedarkan generasi Y tentang pentingnya patriotisme ni. So, korang betul-betul faham tak apa maksud patriotisme sebenarnya? Setelah panel-panel telah... terlebih excited. Lupa nak perkenalkan diri pula. Okay. Nama saya Nur Akila binti Rasnan. Saya daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan Transport, part ketiga. Siapa kat sini budak bisnes? Angkat tangan sikit. Woo! Yeah! Budak bisnes hebat sangat. Kita perlukan banyak usahawan muda Melayu untuk menerajui negara kita. Okey, baik. Sudah kita sedia maklum oleh panel-panel yang tiga yang telah menceritakan tentang patriotism. Apa maksud itu sebenarnya? Maksud kita sayangkan kepada negara bukan secara dalaman dan juga luaran. Tapi saya nak berkata tentang perkara yang lebih serius. Saya sebenarnya cukup risau. Cukup risau untuk generasi Y. Sebab
bagi kita terdapat banyak sangat cabaran. Pada zaman yang dulu, zaman Encik Razak dan zaman orang yang lebih tua, patriotism untuk menyematkan dalam diri kita sangat mudah kerana mereka mengalami penindasan dari pihak komunis dan pihak penjajah. So bagi mereka sangat penting untuk ada semangat patriotism tu. Namun bagi kita, bagi generasi Y, patriotism itu semakin pudar kerana kita tak dapat melihat apa sebenarnya pentingnya patriotism ini. Saya nak kasih satu situasi kalau dibenarkan. Silakan. Bayangkan satu hari kita ingin ke kelas, tiba-tiba jatuh dari langit bom. Apakah tindakan kita? Lari. Of course lari kan takut kan. Tapi yang apa saya cuma nak katakan, benda ni benar-benar telah berlaku. Telah berlaku pada generasi lepas. Dan disebabkan perkara-perkara itu, mereka betul-betul menghayati dan memahami maksud patriotism. Saya risau dan saya harap benda ni tak berlaku. Saya takut nanti kita terpaksa tunggu untuk bom jatuh baru kita nak sayang negara kita. Saya tak nak benda itu. Saya nak kita sayang negara kita dengan sepenuh hatinya, bukan dengan cara itu tapi dengan sebab kita memang benar-benar menyayangi Malaysia. Alright. So cabaran-cabaran yang kita hadapi sebagai generasi Y is kita mengamalkan individualism. Apa yang dimaksudkan dengan perkara itu adalah kita terlalu mementingkan diri sendiri. Betul tak? Betul tak generasi Y? Saya tanya awak semua. Kita bangun-bangun pagi, kita fikir kita dah makan ke belum? Assignment kita dah siap ke belum? Hanya mementingkan diri kita sendiri saja. Kita lupa untuk mengingatkan kita sebenarnya ada misi yang lebih besar. Rionya kat belakang tu sembang pasal apa? Kita lupa yang kita ada misi yang lebih besar. Misi kita adalah untuk membangunkan negara kita, untuk menerajui negara kita. Kita, Malaysia negara yang berbangun, kita perlu lebih kuat dan kita perlu lebih aktif untuk menyelahkan nama negara kita di laman global. Kerana kalau kita tak buat demikian, kita akan hanyut dalam arus modernisasi. Alright. Satu lagi perkara yang muncul, isu-isu yang baru sekarang ni is liberalism. Kita terlalu liberal. Benda ni bagus sebenarnya, liberal ni, berfikiran luar, berfikiran progresif. Namun, tanpa didikan yang betul, tanpa cinta patriotik kepada negara, kita akan hancur. Hadirin dan hadirat, sebenarnya Malaysia ini negara yang sangatlah sempurna, sangatlah baik. Cukup bagus sebenarnya. Kita sebagai generasi Y ni, bagi saya lah, kita terlalu meminta. Kita terlalu malas. Kita hanya duduk dan kita hanya menerima. Itu salah sebenarnya. Kita sebenarnya perlu bangun, berdiri tegak dan kita harus memperjuangkan untuk apa kita nak. Bukan untuk menunggu, bukan untuk tunggu untuk generasi yang lepas untuk menghidangkan perkara-perkara ini kepada kita. Sudah lama saya rasa kita telah malas, tak pergi aktif. Saya rasa sekarang ni masa untuk kita berdiri tegak dan untuk kita mengambil balik semula kegemilangan Malaysia pada yang lepas. Maknanya macam Gen Y ni agak banyak lemak sangat lah katanya. Boleh tak kata begitu? Boleh. Sebenarnya tak boleh nak berkias. Memang generasi Y ni kita memang berlemak. Tapi tak nak. Tapi kita Saya tak nak beranggapan generasi Y adalah yang terbaik, yang berusaha gigih. yes. Begitu? Kita kena ubah persepsi itu. Kita kena lebih aktif lah. Janganlah asyik duduk kat rumah je, main Instagram, main Twitter. Kita fikir pasal followers kita. Sudah-sudahlah. Kita kena fikirkan pada perkara yang lebih besar dan lebih meluas bagi saya. Boleh bersetuju begitu? Apa kata Nur Atikah ni, boleh? Main-main juga, tapi berusaha tetap ya. Teruskan perjuangan itu. Ada lagi Nur Atikah? Saya rasa sampai situ dulu. Oh, namanya sebenarnya macam nama anak saya. Akilah Oh, nama dia Akilah. Sama dengan anak saya, tapi anak saya dah berumah tangga, beranak 2. Tapi macam Nur Akilah di sini masih ada lagi peluang yang suka dengan dia, silakan, tak ada masalah. Belajar juga. Apa salahnya belajar yang berhormat? Belajar tapi bercinta. Boleh kan? Macam saya dulu, belajar tapi bercinta. Tapi berjaya, dua-dua berjaya. Tapi yang saya bercinta tu tak ada jodoh. Apakan daya kan? Jodoh dengan orang lain. Ya. Jadi kita telah dapat sama-sama mendengar yang di sebelah dewan sana, okey? Dengar telah menyampaikan hujah mengenai semangat patriotisme
apa kata Gen Y, siswa gemilang ya. Jadi kita berpuas hati dengan apa yang tadi sampaikan. Jadi boleh dapat kita rumuskan bahawa kita ini sebagai Gen Y mestilah menjadi anak-anak muda yang meneruskan ya, usaha untuk membina negara. Kemudian dari segi perasaan jiwa kita mestilah berjiwa besar tetapi tidak bercakap berjiwa besar tapi tidak bercakap besar ya. Bercakap benar tapi tidak berbohong. Amanah bukan menyeranah. Kita khawatir kadang-kala pada ketika ini ramai orang-orang yang hebat tetapi sayangnya mereka itu bermuka-muka tetapi terkemuka. Yang pandai tersadai, yang bijak dipijak, yang ikhlas dikilas, yang cerdik diherdik, yang amanah diseranah, yang bijaksana merana. Jangan jadi macam itu. Ya, jadi kita letak pada diri kita atas kenyataannya kita boleh. Generasi Y hebat, generasi Y boleh untuk membina negara kita. This is Malaysia. Malaysia is only one. There is no other Malaysia. We all together must build this nation together and check out all the sensitivity in our heart. Jangan ada perasaan curiga dan mencurigai antara kita. Ya, kita mesti membangunkan Malaysia ini. Kerana Malaysia ini negara kita, tidak satu dan tidak dua. Hanya Malaysia untukku, lahirku, hidupku dan Matiku. Untuk agama, bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Sampai boleh jawab soalan pantun tadi. Jangan dipanjat niur nan condong, buahnya jatuh di laman orang. Silakan. Ada dia? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Nurishan Imam Abdul Rahmat daripada UiTM Pasir Gedang. Okey, jawapan untuk pantun tadi, jangan dipagar niur yang condong, buahnya jatuh ke laman orang. Bumi dipijak, langit dijunjung, tegak berdiri bukannya lalang. Dia ada seakan-akan tapi boleh bagi tepukan ya. Boleh bagi 7 kali tepuk. Pap 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 pap. Silakan ambil hadiah. Oleh kerana jawapannya tidak tepat, saya bagi 1 saja. Jawapannya tidak tepat, tapi saya bagi 1 saja. Jawapan yang tepat ialah jangan dipanjat niur nan condong, buahnya jatuh di laman orang. Berdiri tegak, langit dijunjung, jangan berdiri umpama lalang. Tapi adalah bunyi-bunyinya. Tapi tak apa-apa tepat. Tak sama dengan Almindah saya, tak sama dengan Datuk Rais Yatim. Tak apa. Tahniah Atenah boleh menjawab. Baik, kita teruskan untuk pusingan yang kedua. Dalam pusingan yang kedua, kita kembali kepada Muhammad Afiq Daniel. Ada Muhammad Muhammad Afiq Daniel. Saya minta Muhammad Afiq Daniel berdiri. Saya nak jual 1 pantun. Dia boleh jawab atau tidak? Saya suka pantun. Tapi tidak, saya tak pandai pantun ni. Cubalah. Burunglah kenek-kenek hinggap atas dahan. Pesan datuk nenek jadi orang bersopan. Burung kenek-kenek hinggap pohon sena. Pesan datuk nenek jadi orang berguna. Burung kenek-kenek patuk buah bidara. Cuba sambung. Burung kenek-kenek patuk buah bidara. Amalkanlah. Pesan datuk nenek. Pesan datuk nenek sambung. Okey, pesanan Datuk Nenek, amalkanlah rukun negara. Pandai. Betul jawapan dia. Amalkan rukun negara. Nak bagi awak hadiah ada tak? Alhamdulillah, hari ni ada hadiah. Dapat juga dia hadiah. Panel pun dapat. Pesan Datuk Nenek, amalkan rukun negara. Yang ini yang kita nak bincangkan. Ya, Saudara Afiq bersiap sedia untuk memberikan hujah tentang rukun negara. Sebentar itu kita berehat sebentar, ya, untuk kita menonton rakaman video apa kata Gen Y ataupun apa kata generasi muda. Silakan.
adalah sinonim dengan nasionalisme, iaitu sama dengan semangat cinta akan negara, iaitu rela berkorban demi negara yang tercinta. Semangat sayang akan negara, menjaga keamanan negara dengan penuh kasih sayang lah. Perasaan berani, tidak mengaku kalah dan sanggup berkorban demi negara yang dicinta. Satu semangat cinta akan negara. Okay, so kita sebagai rakyat dan saya sebagai pelajar, student apa semua, kita ada pelbagai cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap negara. Sayang akan negara, kita sanggup berkorban untuk negara walaupun apa yang terjadi, kita tetap sayang akan negara kita. Mengikuti program-program kemerdekaan, program-program yang mengingatkan kita akan negara, program yang membimbing kita untuk terus mengenali negara itu. Taat kepada raja dan negara dan agama dan mendisiplinkan diri. Saya sebagai seorang pemimpin pelajar di sini, so saya menzahirkan saya punya semangat betul semua tu dengan membuat program-program kemerdekaan, program kemerdekaan untuk pelajar. Salah satunya adalah bilik kecemerlangan, bilik kemerdekaan, kecemerlangan kemerdekaan, program festival merdeka dan juga ni kibaran bendera sekitar UiTM ni adalah di bawah antara aktiviti yang saya buat. Kita menyokong barang-barang Malaysia, contoh pakaian, dasmi macam batik, lepas tu kenderaan Malaysia, Proton, daripada Proton apa semua. Lepas tu barang-barang elektronik, kita jangan beli macam, kita jangan menganggap barangan luar, produk luar lebih bagus. Tapi kita kena berfikiran dan kita kena menyokong juga barangan Malaysia. So barangan Malaysia sebenarnya bagus juga. So kita kena yakin untuk beli barang Malaysia. Saya berharap Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Negara Malaysia akan lebih maju pada akan datang dan generasi-generasi muda akan lebih lagi mengharumkan nama Malaysia di masa akan datang. Tak kira dalam bidang sukan maupun bidang lain, harap diorang boleh membanggakan Malaysia. Saya berharap agar negara Malaysia menjadi negara maju pada tahun 2020 dan tidak hanya bercakap di mulut ataupun di tepi bibir, tapi menjadikan realiti, bukan fantasi. Saya akan cuba mengharumkan nama Malaysia di mata dunia dan peringkat lagi lebih tinggi dan juga ingin memartabatkan nama Malaysia di mata dunia. Malaysia sehati sejiwa. 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 Saya sayang Malaysia. Malaysia sehati sejiwa. Hebat anak-anak muda kita telah memberikan pandangan dia terhadap semangat cintakan negara. Ya, sesungguhnya kita memang anak jati negara Malaysia. Kemana kita lagi nak tumpahkan rasa kasih sayang kita hanyalah untuk negara kita, Malaysia. Ya, sekarang kita beralih kepada panel yang kedua, Nur Luqman Hakim, ya, untuk kita membincangkan satu perkara yang paling utama. Dari Perlis sampailah ke Sabah, kita satu Malaysia, negara makmur, rakyat mewah. Kita satu Malaysia. Jadikan apik, saya nak jual pantun kepada awak. Tapi bukan jual, sambunglah ya. Burunglah kenek-kenek, terbanglah kejar-kejar. Pesanlah Datuk Nenek, rajin-rajin belajar. Burunglah kenek-kenek, hinggaplah batang pokok. Pesan Datuk Nenek, pandai awak, janganlah hisap rokok. Burunglah kenek-kenek, hinggap batang mengkawan. Sambung?
Burung dari kenek-kenek hingga batang mengkawan. Pesan Datuk Nenek, sama-sama jagalah perpaduan. Jagalah perpaduan. Bagus, jawapannya betul. Itu saya kata tadi. Dari Perlis hingga ke Sabah, kita hidup dalam sebuah negara. Semenanjung, Sabah, Sarawak. Sebab itu diwujudkan Malaysia sehati sejiwa. Semenanjung, Sabah, Sarawak, jelekit, erat, akrab, saling sayang menyayangi, saling ada perasaan integrasi untuk satu Malaysia. Siapa boleh jawab? Dari Perlis hingga ke Sabah, ada berapa banyak suku kaum dalam negara kita? Saya bagi hadiah, ini dia. Apa yang ada di luar, begitulah yang ada di dalam. Berapa banyak suku kaum di negara kita? Kalau kita rujuk kepada buku Malaysia kita, ada disebut suku kaum dalam Malaysia ini ada berapa banyak. Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, orang Ulu, orang Sungau, orang Iban, Bajau, Bajau Laut, Bajau Darat. Kalau orang keturunan Cina, Kek, Hai Lam, Hai Nanis, Teochew, Eng Chun, Hu Chao. Kalau orang India ni ada orang sebut orang apa? Citiar, Pulikat, Malbari, apa lagi? Gujarati. Kalau orang asli, Mahmeri, Seletar, Batik, Menrek, orang Ulu, orang Kuala. Okey, siapa boleh jawab? Nanti boleh jawab. Berapa banyak suku kaum yang berada dalam negara Malaysia? Bugis pun ada. Bugis, Banjar, Meniling, Rawa. Ada Okey, siapa boleh jawab? Nanti kita bagi peluang untuk mendapat hadiah. Apa yang ada di luar, itulah yang ada di dalam. Silakan. Baik, untuk kita beralih kepada Nur Luqman. Silakan. Apa pandangan Nur Luqman terhadap perpaduan dalam negara kita ini? Yang berbagai kaum ini, bagaimana kita boleh hidup dalam suasana yang aman dan damai, tapi kita dalam suasana yang baik. Ya, negara kita Malaysia mencapai kejayaan adalah kerana adanya perpaduan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Silakan. Okay, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Razak bertemu sekali lagi bersama saya di pusingan kedua. Jadi kali ini sebelum itu saya baru perasan sebenarnya kita pada hari ini bukan ada generasi Y daripada UiTM Pasir Gudang saja. So sebelum tu boleh tak saya nak tengok generasi Y daripada College Community Bandar Penawar. Boleh angkat tangan tak? Siapa ada tak? Oh sebelah. Okey sebelah. Oh kat sebelah sana. Okey berikan tepukan kat diorang. Lepas tu daripada College Community Pasir Gudang ada? Okey, berikan tepukan. Lepas tu Politeknik Ibrahim Sultan. Institut Latihan Perindustrian. Ada tak kat sini? Ke kat sebelah sana? Oh, ada. And UniKL. Student daripada UniKL ke kat sebelah? Kat sebelah. Okey, selamat datang kat sebelah kamera. So, terima kasih kepada semua generasi Y daripada kampus-kampus lain kerana sudi untuk memeriahkan lagi forum dan juga menyertai kita orang punya program pada hari ini. So, saya lupa jawab pantun saya lupa bagi hadiah. Oh, okey. Terima kasih. Dapat hadiah. Tadi kita ambil dapat. Silakan. Okey, selingan sikit. Panel pun dapat hadiah. Okey, so tadi persoalan disoalkan berkaitan dengan perpaduan kaum. So, ini satu topik yang sangat menarik kerana saya percaya dan saya yakin dekat dalam dewan perperasaan ni pun kita dah ada pelbagai kaum. Saya nampak ada kaum Cina walaupun majoritinya adalah kaum Melayu dan saya nampak ada kaum India. Dan ini menjadikan kita sebenarnya tidak perlu membezakan antara kaum kerana apa? Kita perlu ingat kita adalah satu Malaysia. Itu yang perlu kita ingat pada masa sekarang. Okey? Jadi seperti yang saya cakap tadi, semua telah disedia maklum. Kita memang daripada baby, bila kita dah keluar daripada perut mak bapak kita dah nampak kepelbagaian kaum. Kita dah nampak bila kita bersekolah, ada kaum India, ada kaum Cina. Ini menjadikan elemen perpaduan kaum ni sebagai satu elemen yang unik. Kerana apa? Negara lain, mereka tak ada kepelbagaian kaum dan juga kepelbagaian budaya. Kenapa? Mereka stick ataupun kekal pada satu benda sahaja. Oleh itu disebabkan kepelbagaian dan kewarnaan yang telah kita perolehi ini menyebabkan negara Malaysia
dianggap sebagai salah satu negara yang mungkin ceria ataupun berbeza berbanding daripada negara-negara yang lain. Selain itu, apa yang saya ingin ceritakan di sini adalah berkaitan perpaduan kaum. Mengapa kita perlu kekalkan perpaduan kaum? Sebenarnya Encik Razak kata ini merupakan satu elemen yang penting. Kerana apa? Bab kata pepatah, bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Ini telah menunjukkan bahawa dalam mencapai kesepakatan, manusia perlu bersatu. Manusia merujuk di negara kita adalah kepelbagaian kaum. Jika musnah perpaduan di antara kaum-kaum ini, maka musnahlah negara kita. Mungkin sejarah yang lampau negara kita mungkin akan dijajah kembali. Seterusnya, kita imbau kembali sejarah sebelum ini, sejarah 13 Mei, iaitu sejarah apabila berlakunya rusuhan kaum yang mana menjadi titik permulaan kepada semua lapisan ataupun jenis pelbagai kaum yang mana mereka telah sedar bahawa apabila kita perlu yang kita perlu untuk menjaga perpaduan kaum dalam memastikan kesejahteraan dan juga keamanan negara. Seterusnya, pada hari ini saya akan menceritakan tentang bidang-bidang yang telah cuba untuk menerapkan konsep perpaduan kaum, yang mana saya rasa ada banyak sekarang bidang yang telah menerapkan perpaduan kaum yang mana mereka akan pada masa kini berfikiran untuk menjadikan perkara itu sama taraf. Maknanya tiada kelebihan kepada sesuatu bangsa yang kaum yang tertentu. Saya akan fokuskan pada 3 bidang yang pertama, iaitu bidang pendidikan yang pertama, yang kedua dari segi ekonomi dan yang ketiga dari segi sosial. Kerana saya berpendapat dari 3 aspek utama ini, maka bila perpaduan kaum diterapkan di dalam 3 aspek ini, maka negara kita saya rasa boleh dimajukan dan mungkin akan berada di satu taraf yang lebih tinggi di masa hadapan. Okay, yang pertama iaitu dari segi pendidikan. Setahu saya telah membuat sedikit research berkaitan dengan perpaduan kaum. Kerajaan telah menubuhkan sekolah wawasan yang menempatkan 3 aliran pendidikan di satu kawasan. Ini merupakan salah satu langkah yang sangat bagus. Sebab apa? Sebab walaupun dalam satu kawasan kita ada sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan India dan sekolah kebangsaan, maka apabila berwujudnya satu institusi, maka berlaku interaksi di antara kedua belah pihak. Saya yakin dan percaya. Kerana apa? Bila kita berada di sekolah, kita akan bercakap, kita akan bertukar pendapat, kita akan bertukar idea. Jadi apabila interaksi ini berlaku, sekaligus secara total kita akan mengeratkan lagi silaturahim di antara kaum-kaum ini. Selain itu, setahu saya, kita menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa bentaraan di sekolah wawasan ini. Ini telah menunjukkan bahawa kaum-kaum yang lain akan cuba untuk ataupun akan menghayati bahasa ibunda yang telah kita tetapkan, iaitu bahasa Melayu, yang mana saya rasa sekaligus semangat patriotisme akan semakin meningkat. Seterusnya, saya pergi ke yang kedua dari segi sosial. Pada masa kini kita seperti yang saya cakap tadi, kita mempunyai kepelbagaian dari segi budaya. Kita ada, kalau saya ambil contoh dari segi perayaan, kita ada hari Kongsi Fat Chai, Deepavali, Selamat Hari Raya pula, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Adha. Namun apa yang kita dapat lihat, di Sabah, Sarawak ada Hari Gawai, Keamatan, Keamatan, kita banyak lagi apa orang kata perayaan-perayaan yang tertentu. So jadi apa yang fenomena yang kita dapat lihat sekarang ni, kita dah menghilangkan ataupun kita dah tidak mensetkan mentaliti kita untuk ini perayaan orang ini, kita tak perlu sertai. Kerana apa? Saya yakin dan percaya mungkin segelintir daripada anda semua apabila kita ada kawan-kawan yang berbangsa Cina atau berbangsa India, bila hari Deepavali kita sertai juga, kita meraihkan dan juga kita menyokong menyokong maksudnya kita memeriahkan lagi sambutan perayaan mereka. Ini menunjukkan satu perkara yang positif di antara rakyat Malaysia, yang mana mereka sudah tidak seperti meletakkan boundary atau meletakkan halangan yang menyatakan itu perayaan kaum kamu raya. Bukan. Jadi kita raya sama-sama. Apa? Di atas satu konsep, kita berpendapat kita ni satu Malaysia. Selain itu,
ini menunjukkan juga bahawa pertukaran budaya dilakukan secara bukan paksaan. Sebab apa? Inisiatif sendiri. Kita nak datang perayaan orang tu bukan paksaan. Bukannya dia kata, kena datang ni, wajib datang. Tak. Kita inisiatif sendiri datang dan sekaligus di samping itu kita dapat pertukaran budaya dari segi pertukaran pertukaran budaya. Maksud pertukaran tu adakah orang yang berbudaya Melayu tukar ke budaya Cina ke macam mana? Bukan. Macam mana? Maksud pertukaran budaya itu maksudnya kita mempelajari budaya itu. Ketahui dan mengetahui. Betul. Faham dan memahami maksudnya. Betul. Bukan bertukar budaya Okey. Dan macam kita tahu sekarang konsep Satu Malaysia telah digagaskan dan apa yang saya percaya ialah konsep itu diamalkan oleh seluruh masyarakat dan juga generasi Y. Kenapa? Kita pada hari ini tidak menjadikan sesuatu spesifikasi itu kepada sesuatu yang maksudnya kita jadikan benda itu sebagai satu benda yang umum. Kenapa? Saya ambil contoh dari segi makanan. Kita sekarang sarapan tidak semestinya orang Melayu akan bersarapan nasi lemak. Kita akan bersarapan, sudah ramai yang juga bersarapan makan roti canai, and ada juga yang dah start makan yontafu. Lepas tu mereka tidak akan merasakan, ini makanan Cina. Tak. Kenapa? Itu mewakili makanan-makanan yang kita perolehi di negara Malaysia. Seterusnya, yang ketiga ialah dari segi ekonomi. Ekonomi, apa yang kita dapat lihat sekarang ni, mungkin perkara ekonomi ini perlu kita risaukan. Kerana apa? Apa yang dapat saya lihat pada masa kini, terutama generasi Y, akan lebih macam berfikiran bahawa satu ekonomi ataupun satu pekerjaan itu tidak boleh disertai oleh kaum-kaum yang lain. Saya ambil contoh, kenapa kita beranggapan sekiranya perniagaan hanya boleh dikuasai oleh kaum Cina? Mana hilangnya kaum-kaum lain seperti kaum Melayu, kaum India? Kenapa? Kita set mentaliti kita. Kenapa kita percaya kita tak boleh lakukan tanpa sebarang usaha dilakukan sebelum kita berkata sedemikian. Sepatutnya kita berusaha dahulu baru kita lihat apa yang akan terjadi di jangka masa panjang. Bukan cakap tak boleh ni, orang Cina dah usahakan perniagaan, kita tak boleh nak lawan dia orang. Itu yang salah sebenarnya. Jangan block mentaliti kita dengan perkara-perkara yang sebegitu rupa. Tapi sekarang Nurul Luqman saya lihat kaum Cina ada tak menolong orang Melayu untuk berniaga? Ada? Berkongsi, membagi modal ke? Ada tak? Okay. Ada pernah dengar tak? Okay, mungkin itu isu dari segi minoriti. Tapi kita akan pandang benda ni secara majoriti. Tapi ada lah. Ada kerjasama lah. tu ada. Kerjasama tu ada. Tahniah. Maksud maknanya mungkin isu yang Cik Raza cakap tadi adalah perkara-perkara yang minoriti. Mungkin sekelintir daripada mereka merasakan perkara itu adalah satu persaingan. Itu yang kita pada hari ini ingin buka generasi Y supaya memupuk semangat patriotisme dan berpaduan kaum. Yang mana apabila berpaduan kaum, mungkin masyarakat kaum Cina mungkin boleh bagi tahu skill-skill diorang macam mana nak meningkatkan perniagaan semua kepada kaum-kaum yang lain. So, selain itu, kita akan mewujudkan satu jenis ekonomi persaingan secara sihat. Kerana apa? Tiada bila kita bersaing bersama-sama, saya percaya kita tak akan rasa macam hasad dengki. Sebab saya percaya orang Malaysia cepat dan mudah berasa iri hati dengan orang lain. Itu yang kita kena buang sikap tu. Kenapa? Apabila kita buang sikap tu, kita akan sama-sama naik dan memajukan negara di taraf yang lebih tinggi. Selain itu dan yang terakhir, berkaitan dengan ekonomi adalah kita tak akan mewujudkan pengkhususan pekerjaan yang mana apabila kita cakap berkaitan dengan orang yang nak bina bangunan ke apa, kita mesti suruh orang kaum ini. Ataupun apabila berkaitan dengan pendidikan, kita kena suruh kaum ini. Itu yang kita kena buang, yang mana kita kena jadikan semua kaum layak dan setaraf. Kerana apa? Itu sendiri adalah kita punya inisiatif sendiri. Saya rasa saya dah banyak bercakap, so sekian terima kasih. Ya, terima kasih Nurul Luqman. Jadi kalau kita garap dari segi keturunan, dari segi kaum, kalau kita ambil kira apa satu perkataan yang boleh kita ambil sebagai rakyat Malaysia ini untuk mewujudkan satu perpaduan, kita sebut apa? Dari segi keturunan. Mungkin kita tidak lagi sebut ni orang Melayu, orang Cina, tapi kita nak sebut apa sebenarnya? Siapa boleh jawab sini?
sebagai bangsa apa sebenarnya? Jawab. Boleh jawab? Nurhani. Okay, test. Mungkin kita takkan skopkan dari segi satu kaum yang lain. Mungkin kita akan simbolikkan kepada kita sebagai bangsa Malaysia, kewarganegaraan Malaysia. Bukan saja tercatat pada IC kita yang kita adalah warga negara Malaysia, tapi pada diri kita sendiri. Jadi kita tak perlu nak memfokuskan kepada sesetengah kaum bahawa kaum tersebut adalah dia Cina, dia India, dia Melayu, dia Kadazan Dusun. Maaf saya. Jadi maknanya ginilah kita sebut kita ni semua adalah bangsa Malaysia. Dan kalau mungkin berlaku kemalangan, kita jangan sebutlah, siapa tu? Siapa? Kadang-kadang itu yang mewujudkan perasaan kita tidak ada satu menjiwai tentang kewarganegaraan kita. Kita masih ada lagi perasaan untuk pilih kasih. Ya, sepatutnya kita mesti positif. Kita sebagai bangsa Malaysia, hidup dalam satu Malaysia untuk ke arah satu inspirasi, satu aspirasi untuk membina masa depan Malaysia yang cemerlang dan berjaya. Tidak begitu? Ada tambahan? Nur Akilah, ada tambahan tak? Ada segi perpaduan ni? Kalau nak tambah sikit. Okey. Bagi pendapat saya, perpaduan ni sangat penting. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia sebenarnya. Benda ni kita tak boleh nak lihat sebagai skop yang kecil tapi sebagai skop yang besar. Kita kena bersama-sama berusaha untuk memajukan bukan negara kita saja tapi seluruh dunia. Kita tak boleh berfikiran kecil pasal perkara itu. Kita kena berpadu bersama-sama sedunia bagi pendapat Boleh saya. tak kita kira bahawa negara Malaysia ini sebagai satu contoh yang terbaik dari segi perpaduan? Boleh tak? Sangat boleh sebab negara kita lah satu-satunya negara yang memang kita mengatakan bahawa negara kita ada pelbagai kaum dan kita bersama-sama bersatu. Tepat sekali. Malaysia adalah sebagai sebuah negara yang patut diambil contoh oleh negara-negara lain kerana kita ada banyak suku kaum. Baik, suku kaum ada berapa banyak? Soalan saya belum jawab. Simpan dulu. Kalau kita rujuk kepada buku Malaysia kita, di situ ada disebutkan berapa banyak suku kaum. Tapi sebenarnya ada lebih banyak dan banyak lagi. Tapi saya nak ambil kira dari buku Malaysia kita ada menyebutkan berapa banyak suku kaum. Kita beralih kepada Nurhani. Kali ini saya tak nak berdiri. Saya nak duduk aja. Burunglah kenek-kenek, hinggaplah atas para. Sambung. Pesan Datuk Nenek, berilah sumbangan kepada negara. Berilah sumbangan kepada negara. Kepada negara. Jangan tanya. Jangan tanya apakah sumbangan negara kepada kita, tapi kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah memberi sumbangan kepada negara. Jawapannya betul. Saya bagi satu hadiah untuk awak. Panel pun dapat hadiah dari saya. Jadi di sini kita nak berkisar mengenai apakah sumbangan kita, rakyat Malaysia, kepada negara kita. Silakan Nurhani, berikan pandangan Nurhani apa dia. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Razak. Okay, di sini saya akan menerangkan sumbangan generasi Y. Generasi Y seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nur Mallah kita tadi, sebentar tadi, bahawa generasi Y dilahirkan pada tahun 1973 sehingga tahun 2000, di mana iaitu tahun kita dilahirkan. Kita majoriti adalah umur di antara 1995 sehingga 1999 mungkin. Okay. Dari situ kita boleh nampak sebenarnya generasi Y adalah kita, masih muda, masih belia, bukan di kalangan kelab Portugal. Okay. Kita adalah kelab belia muda. Okay. Di sini saya ingin menerangkan bahawa sumbangan generasi Y kalau kita lihat ada banyak skop dia. Pertama sekali, saya ingin sentuh perkara yang paling dekat, perkara yang baru sahaja berlaku. Sukan Olimpik yang sedang berada di Rio, baru sahaja habis di Rio yang berada di Brazil. Untuk pengetahuan semua, Datuk Lee Chong Wei merupakan generasi Y. Kerana beliau dilahirkan pada tahun 1982. Kalau dilihat, beliau telah berjaya pada tahun ini sahaja beliau telah berjaya memenangi 3 pingat untuk Malaysia. Ini menunjukkan bahawa generasi Y bukanlah generasi yang calon-calon orang. Bukan mengatakan bahawa generasi tidak boleh menjadi seperti generasi yang terdahulu. Kita boleh lihat bahawa Datuk Lee Chong Wei telah berjaya untuk mengharumkan nama Malaysia dalam Olimpik pada tahun ini. Walaupun beliau tidak dapat memenangi emas, tapi adakah mudah bagi anda semua untuk memenangi pingat perak? Mudah ke?
Tidak mudah kerana untuk sampai ke tahap tu beliau telah mengharungi pelbagai cabaran dan halangan. Okay, contoh yang kedua saya bagi Pandalela Rinong. Beliau adalah peserta atlet diving kita bagi papan anjal. Beliau telah berjaya pada masa yang sama, beliau telah berjaya memenangi pingat perak pada Olimpik yang baru-baru ini. Jikalau kita lihat, beliau telah banyak melalui fasa-fasa latihan untuk mewakili negara bagi peringkat Olimpik. Dan akhir sekali, our pocket rocket man, which is Azizul Hasni Awang. Beliau telah berjaya pada tahun ini sahaja, seperti Datuk Lee Chong Wei telah memenangi 3 pingat, beliau telah memenangi 2 pingat dalam Olimpik dan juga dalam World Championships di London. Dari situ kita boleh lihat bahawa generasi Y ini adalah seorang generasi yang eager untuk memajukan negara. Kalau pada mulanya tadi kita bercakap tentang rukun negara, perlembagaan negara, tetapi dari sini saya ingin menerangkan bahawa generasi Y memberi sumbangan yang amat besar dan memberi impak pada kita semua. Dan daripada sini kita boleh menjadikan contoh supaya kita sendiri ingin menjadi seperti mereka. Sebagai contoh saya bagi dari sudut segi sukan, dari segi UiTM kita ada sukan karisma, di mana di situ kita sendiri dapat menapis pelajar-pelajar untuk mewakili negara dan menyumbang negara bukan dari segi sahaja nama negara tapi maruah negara kita. Okay. Seterusnya, saya akan sentuh dari segi teknologi. Adakah anda semua mengetahui bahawa kita ada pertandingan antarabangsa robotik? Majoriti semua tahu tak? Okay, apa yang anda tahu? Buat robot. Itu majoriti memang semua buat robot lah. Kan? Okay. Tapi kalau kita tengok pada dasar pada baru-baru ini, pada tahun ini juga di Kuala Lumpur, Malaysia menjadi tuan rumah bagi pertandingan antarabangsa robotik. Malaysia menjadi tuan rumah dan kita dapat lihat di sini bahawa generasi kita sebenarnya berlumba-lumba ingin menyertai pertandingan tersebut. Kerana pertandingan tersebut kita dapat lihat bahawa minda generasi Y sebenarnya minda yang kreatif. Dari segi pelbagai cara, dari segi robotik kita hanya bukan sahaja pandai mereka pandai berfikiran, tapi dari segi programming on the same time. Dari segi itu kita boleh nampak bahawa pelajar generasi Y adalah pelajar yang amat berfikiran jauh dan mereka suka dan ingin tahu satu perkara tersebut. Okay. Seterusnya saya akan sentuh dari segi pendidikan. Seperti yang semua maklum bahawa di UiTM Pasir Gudang ini kami mempunyai fakulti engineering dan fakulti bisnes. Kalau dari segi sumbangan generasi Y, kalau kita tengok generasi Y kita sekarang sedang berlumba-lumba untuk bersaing dengan businessman di luar sana. Mungkin dari segi kalau kita tengok perdagangan, mungkin orang hanya pandang perdagangan hanya berlaku di antara generasi yang dahulu dan generasi Y mungkin tidak membangun. Tapi sebenarnya kami dalam proses ingin membangun dan ingin menunjukkan pada anda semua bahawa kami adalah generasi yang mampu untuk menjadikan Malaysia sebagai salah satu perdagangan yang termasyhur di negara. Dan seterusnya dari segi fakulti engineering, saya sendiri daripada fakulti kejuruteraan mechanical, saya boleh lihat bahawa orang luar tidak perlu lagi untuk mencari pekerja warga asing untuk bekerja engineering di dalam company mereka. Seperti company Proton. Mereka tidak perlu mengupah daripada orang luar seperti daripada London, England atau sebagainya untuk mengambil alih dari segi struktur engineering. Sebab saya ada dengar cerita, one of my lecturers said that engineer negara kita dipandang rendah. Sedangkan engineer negara kita adalah pelajar yang mempunyai kelulusan yang tinggi. Dan pada masa yang sama mereka lebih suka dan lebih ingin tahu dalam masa yang sama membangunkan negara Malaysia. Di sini kita dapat lihat bahawa generasi Y banyak memberi sumbangan bukan dari segi sahaja sukan, teknologi dan pendidikan. Malah mereka memberi banyak sumbangan dari pelbagai sektor. Oh, bakal seorang jurutera ya, Norhani. Orang perempuan boleh jadi jurutera Boleh. Oh, memang betul lah. Saya pernah nampak tahu ada seorang perempuan, dia pakai topi putih tu, dia kat jalan raya kan, cuma dia tak panjat je. Dia tak panjat. Dia cuma tunjuk-tunjuk je. Kerana mungkin orang perempuan dia tak boleh panjat ke? Bukan. Yeah. Dia kalau engineer ni tugas dia bukan hanya buat kerja, tapi dia ada certain engineer dari segi inspection engineer. Dia depends pada engineer apa yang kita jadi. Pitara, betul lah tu. Mudah-mudahan Nurhani akan tercapai cita-citanya untuk menjadi seorang jurutera. Jadi sumbangan kita kepada negara boleh daripada segi pelbagai aspek,
Melalui sukan pun boleh, melalui ekonomi boleh, melalui perniagaan boleh, melalui syarahan pun boleh. Apa jua bidang kita boleh memberikan sumbangan kepada negara kita. Kerana negara kita memerlukan rakyat yang berguna, rakyat yang mempunyai disiplin yang tinggi untuk menyumbang kepada kemajuan negara Malaysia. Jadilah anak-anak yang berguna ya. Jangan jadi anak-anak yang selalu suka lomba basikal, lomba motosikal. Kenapa? Kat sini memang boleh lomba tak? Pelajar-pelajar UiTM berlomba ke? Jangan berlomba. Jangan orang kata nanti yang rempet berkawan dengan yang kepet. Yang rempet itu ketawa melekek-lekek. Yang si kepet itu pinggulnya tonggek. Oh, dia menunggang motosikal berhimpit-himpit. Dia kata ini negara Malaysia yang maju, menunggang motosikal laju-laju. Lepas tu dia berhenti rehat, makan roti dengan keju. Tak lama kemudian dia tanggal baju. Tunggu 9 bulan, melahirkan anak satu. Tapi tidak patuh syariah. Tidak begitu ya anda semua Gen Y? Gen Y mesti patuh syariah. Berpegang teguh kepada ajaran agama dan ikut prinsip rukun negara yang kelima. Apa dia? Kesopanan dan kesusilaan. Menjadi anak-anak Gen Y yang terbaik, yang bitara, yang hebat dan boleh tidak bercakap besar tetapi berjiwa besar. Sampai boleh jawab lagi pertanyaan saya ulang balik. Berapa banyak suku kaum dalam negara kita dari Perlis hingga ke Sabah? Kalau ada jawapan boleh sila jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Dan Helmi bin Muhammad Nawar. Ya. Saya dari Politeknik Premier Ibrahim Sultan, Pasir Gudang. Ya. Jawapan saya terdapat lebih kurang 80 suku kaum di Malaysia. Lebih kurang 80 suku kaum etnik di Malaysia. Lebih lagi. Jawapannya tidak tepat. Lebih dari 80. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau ada siapa nak jawab lagi, saya bagi satu lagi peluang. Dia tak berani nak buka dalam Google, ada. Ada kalau buka tu ada jawapan dia. Baik, kalau tak ada, kita tangguhkan, fikirkan lagi. Ada? Silakan. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dani Haikal. Saya daripada Politeknik Ibrahim Sultan. Bagi saya, suku kaum yang ada kat Malaysia ni ada 153. 153. 153. 153. Tidak tepat? Yes. Boleh cuba lagi untuk orang lain. Masih ada lagi peluang untuk menerima. Apa yang ada di luar, disebut ada di dalam. Kalau tak ada, kita tangguhkan. Atau ada lagi nak cuba? Menunggu. Dan juga hadiah pengajuan mana dah? Kalau tak ada, di akhir nanti kita akan tanya lagi. Ini peluang ni, ini kan gaji kan? Ini bagi awak duit gaji. Baik, kepada saudara-saudara sekalian, kita ucapkan terima kasihlah kepada semua yang hadir pada kali ini untuk forum Gen Y kita ini. Dan kita seterusnya kita beralih kepada panel yang keempat. Kena jawab pantun juga, sambung boleh? Burunglah kenek-kenek, hinggap atas pohon. Sambung? Boleh jawab? Tak boleh. Burung dah kenek-kenek hinggap atas pohon. Pesan nenek-nenek, jangan main handphone. Handphone ni? Dia nampak saya main handphone tadi. Ada kena saya pula ni. Oh, awak ni, jangan main handphone. Inilah yang kita sama-sama nak bincangkan ni. Jangan leka main handphone. Ini handphone ni salah satu daripada sumber media sosial. Tak kira tua atau muda, tapi Gen Y sekarang hari ini kalau nak makan tu, dia tak makan sampai sejuk. Dia main handphone. Ambil gambar dulu, lepas tu dia hantar kepada tunang dia. Jadi pada hari ini, bagaimana Gen Y hari ini untuk mendepani cabaran media sosial? Bagaimana untuk menggunakan media sosial itu sebagai sesuatu yang berfaedah. Sedangkan dia ada cabaran-cabarannya. Sehingga boleh melekakan, sehingga boleh menyebabkan kita alpa dalam pelajaran untuk belajar dan sebagainya. Jadi kita minta kepada Nur Aqilah supaya dapat memberikan hujah mengenai bagaimana Gen Y mendepani cabaran media sosial. Silakan. Terima kasih Encik Razak. Okey, baiklah.
Saya ingin mengambil ungkapan daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said, iaitu Vice Chancellor UiTM. Dia mengatakan bahawa social media or the internet is a double-edged sword. Apa yang dimaksudkan dengan double-ended sword ni adalah kalau kita menggunakan social media dengan sebaik habisnya, dia akan menguntungkan kita. Tapi kalau kita menggunakannya dengan salah, ia akan membinasakan kita. Right. Cabaran-cabaran kita hadapi sebagai generasi Y dengan menghadapi social media terbahagi kepada dua, iaitu secara dalaman dan secara luaran. Pertama sekali dari segi dalaman yang kita dapat lihat ialah kita sebagai generasi Y yang sangat eager, yang sangat rushing untuk mengongsi dengan dunia, kita overshare. Kita terlebih share dengan semua orang pula. Ini menjadi satu masalah, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita lupa yang privacy itu sangat penting. Apa yang berlaku dengan generasi Y sekarang adalah kita terlalu asyik untuk mengongsikan apa kita dah makan, baju apa yang kita beli, kita pergi ke kafe-kafe hipster yang baru dekat Johor Bahru ni. Kita alpa dengan perkara itu kerana sebenarnya bila kita terlalu mengongsikan tentang private life kita, kita menggadaikan privacy kita. Itu adalah cabaran dalaman yang kita hadapi sebagai generasi Y. Untuk menangani cabaran itu, kita kena sedar bahawa not everything needs to be shared. Less is more. Maka, kita perlulah sentiasa beringat bahawa ada setengah perkara kita tak perlu kongsi dengan dunia. Sebab kalau kita kongsi dengan dunia, saya takut kita sendiri yang binasa. Terdapat banyak sangatlah kes-kes viral dekat Malaysia ni. Saya rasa saya tak perlu nak ulas, tapi sebagai contohlah, minta maaf ya, kalau saya buat saya pun segan saya nak buat sebab benda ni memalukan sebenarnya. Okay, sebagai contoh kes yang baru-baru berlaku, pernah dengar tak Liana Rosli? Tak pernah dengar? Oh, ni kes hangat ni, kes viral ni. Dia telah mendedahkan dirinya di Instagram secara keterlaluan dan dia telah memalukan diri dia. So saya tak nak lah satu hari nanti saya bangun pagi, saya buka Instagram, saya buka Twitter, saya tengok rakan sekelas saya telah mendedahkan diri dengan cara yang tidak senonoh. Itu saya tak nak. Ini mendedah ke macam mana? Mendedahkan diri dia? Mendedahkan diri dia. Mendedahkan dia, ada satu perkataan yang lain tak supaya kita lebih faham lagi? Mendedahkan rahsia boleh, mendedahkan maklumat ke? Tapi kita faham lah. Saya rasa dengan kata lagi mudah, mendedahkan dirinya yang sebenar. Okay. Saya risaulah kalau kita tak ingat tentang perkara itu, kita alpa dengan benda itu, kita sendiri akan terjebak tanpa kita sedar. So itu merupakan cabaran dalaman yang kita generasi Y terhadap social media. Selain itu, generasi Y sangatlah teringin untuk jadi viral. Kita nak sangat viral. Kalau boleh kita nak satu dunia terkenal kita. Benda ni bagus. Of course, kita nak nama Malaysia terkenal di seluruh dunia. Tapi bukanlah atas dasar-dasar yang kurang sopan. Kita tak naklah mereka kenal kita kerana ada panjat pagar, kerana ada yang masuk politik-politik. Kita tak nak benda tu. Kita nak anak-anak muda kita, generasi Y, dikenali sebagai kerana inovasi kita, kecemerlangan akademik kita, kecemerlangan sukan kita, benda yang membanggakan negara. Usahlah kita menjebakkan diri dengan perkara-perkara yang tidak senonoh. Right. Itu dari cabaran dalaman. Cabaran luaran pula adalah kebanjiran maklumat. Kita sebagai generasi muda dan generasi tua juga, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada pelbagai platform-platform social media dan ramai sungguh yang mengeluarkan pendapat yang kadang-kadang tidak sahih. Kita menggunakan Facebook sebagai rujukan utama kita sekarang. Okey, saya nak tanya, siapa dekat sini generasi Y yang ada baca surat khabar pada hari ini? Angkat tangan. Alhamdulillah ada lagi. Tapi namun mengecewakan, kita semua dah malas nak baca paper. Semua macam, alah benda ni dah kolot, saya tak nak baca. Buat apa saya nak baca? Baik saya baca apa kat Facebook, apa yang dekat Twitter, tu lagi menarik bagi saya. Sebenarnya kita tak boleh nak memandang isu-isu hanya sebelah tangan. Kita perlu mengkaji dengan lebih mendalam. Kita generasi Y, kita tak boleh nak menerima sahaja semua pendapat, semua berita, semua headlines yang ada dekat internet. Kita kena memastikan bahawa perkara itu adalah sahih. Kerana kalau kita tak pastikan perkara itu sahih, saya takut kita akan terjebak dengan anasi-anasi yang tidak patut. Alright, selain itu, selain daripada kebanjiran maklumat dan kesukaran untuk kita menapis maklumat itu adalah anasi-anasi barat. Saya rasa bukan saya seorang je perasan, tapi ramai yang mula perasan yang anak-anak muda kita senang sangat terpengaruh dengan anasi barat.
Kita start dengan hipster. Dulu kita pakai sopan-sopan pakai baju kurung, sopan-sopan pakai baju Melayu, congsam, lawa. Sekarang semua nak lipat seluar, semua nak pakai skinny jeans, semua nak pakai, apa nama tu? Wristband, bandana semua, pergi club, pergi konsert. Saya tak nak benda tu. Benda tu memanglah nampak cool, tapi pada hakikatnya tak cool pun. Apa yang lagi cool? Yang lagi cool kita belajar. Yang lagi cool kita pakai secara profesional. Sebab kita sebagai generasi Y, kalau korang nak tahu, sangat susah untuk mendepani alam pekerjaan. Kita perlu menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang yang profesional. Saya tak rasa dengan berpakaian seperti hipster, itu akan membantu dalam kita mendapat pekerjaan. Selain daripada hipster, fenomena hipster, ada satu fenomena yang agak baru yang saya rasa amat mengarut, tapi tak apalah. Ramen, spicy ramen challenge. Okay, siapa yang dalam ni dah pernah buat spicy ramen challenge? Angkat tangan. Ramai kan sebenarnya. Kenapalah generasi Y kita terlalu terikut dengan perkara-perkara sebegini? Kenapa tak ada yang kita yang terikut-ikut untuk menjadi pendebat, ahli pidato? Kenapa kita tak beria untuk menjadi orang-orang sebegitu? Kenapa kita selalu asyik untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah? Benda yang bagi saya memalukan lah. Kita makan benda pedas secara gelojoh di internet dan orang lain pandang, ni ke generasi Y di Malaysia? Hanya makan benda pedas untuk dapat views. Kita tak nak benda tu. Benda tu kita kalau boleh nak elakkan. Kalau boleh orang masyarakat global kenal kita atas kejayaan kita. Dan terakhir dalam aspek luaran, cabaran luaran adalah hacking. Dahlah dengan kita sentiasa overshare, dengan kita asyik nak menonjolkan aspek-aspek kehidupan kita yang tak sepatutnya kita tonjolkan, ada pula hacking. Ada kawan kita dengki dengan kita, dia pergi hack kita punya Facebook, dia pergi hack kita punya Instagram. Lepas tu dia pergi share gambar-gambar tak senonoh. Benda tu merupakan cabaran-cabaran luar yang kita sebagai generasi Y kita perlu tangani dengan profesional. Jika berlaku perkara-perkara fitnah atau perkara-perkara yang tidak diinginkan di social media, kita perlu profesional tentang perkara itu. Jangan kita tiba-tiba membentak atau tiba-tiba marah, jadi gila tak tahu arah kat social media. Jangan. Bila kita difitnah di social media, kita perlu bertenang dan kita perlu bersikap rasional dan profesional. So inilah cabaran-cabaran yang berlaku kepada generasi Y. So sekarang ni macam mana kita nak tangani masalah tu? Seperti yang kita sedia maklum, Gen Y sangatlah sinonim dengan social media. Kita lahir-lahir kita dah ada Google account dah. Kita lahir-lahir mak kita dah buat email dah untuk kita. Kan? Memang tipu lah kata tak ada email kan kat sini kan? So macam mana kita nak tangani masalah cabaran-cabaran yang berlaku kat kita ni? Well first, kita perlu menyiapkan diri dengan ilmu. Ilmu is very important. Knowledge is very important. Jika kita tak ada ilmu, kita tak dapat nak menghadapi cabaran di dunia ni. Cabaran social media, kalau nak dibandingkan dengan cabaran-cabaran lebih besar seperti cabaran ekonomi, cabaran tentang teknologi, kita nak bersaing dengan negara lain, adalah perkara yang sangat kecil. So jika kita generasi Y dapat nak command and control cabaran ini, insya-Allah kita dapat fokuskan kita punya tenaga anak muda kita kepada perkara yang lebih penting. Okay. Sebenarnya generasi Y adalah generasi yang sungguh kreatif, sungguh pintar. Kalau kita lihat di negara-negara lain, terdapat pelbagai aplikasi-aplikasi internet yang telah dibuat oleh generasi Y. Umur 15 tahun pun dah buat application. Kita ada banyak aplikasi kat luar tu. Uber, PayPal, Venmo. Semua ni adalah dibuat oleh generasi-generasi Y di negara lain. So saya nak mencabar generasi Y kita untuk kita berdiri, untuk kita membuatkan, untuk kita memajukan kita punya negara dari segi social media. Saya rasa dengan kepakaran yang kita ada, yang kita ni, kita engineer, kita business people kat sini, kita boleh melakukan perkara-perkara itu. Saya tak hairan kalau perkara itu berlaku. Apa antara sumber media sosial ni ataupun nama-nama dia lah. Media sosial ni apa ni? Saya pun macam kurang tahu lah sebab saya ni orang tua kan. Cuba sebutkan antaranya apa? WeChat apa lagi? Okay, Facebook, social media ni, social media ni merupakan platform untuk kita berhubung dengan dunia dan juga rakan-rakan dan keluarga kita. Sebagai contoh, perhubungan lah. Perhubungan. Alat medium perhubungan seperti Facebook, Twitter, Instagram, WeChat. Banyak-banyak lagi. Sekarang yang terkini apa? Yang terkini? Apa? Yang terkini yang saya rasa semua orang ada adalah Snapchat.
Snapchat merupakan medium untuk kita mengongsi gambar kita. Tak ada. Wah, bagus ni tak ada. Kalau korang nak tahu, saya tak ada pun Facebook. Twitter pun saya tak ada. Saya merupakan generasi Y yang tak macam generasi Y, tapi tak apalah. Tapi perlu ada jugalah. Yes. Cuma Kita kawal perlu lah. ada. Perlu ada. Social media ni penting dan sangat bagus kalau kita reti guna. So kita janganlah kita menolak teknologi dan perkara-perkara moden ni, tapi kita menerimanya dengan cara yang positif. Jangan kita pula terlemas dalam arus modernasi. Maksudnya ada media sosial kita gunakan untuk yang berfaedah. Tepat. Kepada Gen Y yang lain begitu gunakan untuk perkara yang bermanfaat, yang berfaedah untuk kebaikan diri sendiri dan terlebih utama untuk kebaikan negara kita. Jadi saya lupa tadi nak bagi hadiah Nur Akhilah. Dia boleh jawab pantun tadi, saya bagilah hadiah juga. Terima kasihlah jawapan yang begitu lancar dan fasih. Dan sesudah itu kita lihat sudah cukup untuk 2 pusingan dan kita sudah sampai ke penghujungnya dan kita dapat lihat dan saya dapat perhatikan bahawa Gen Y hari ini dari pandangan ahli panel yang keempat-empat ini sesungguhnya generasi Y ataupun generasi muda adalah orang yang boleh diharap untuk menumpahkan rasa sayang kepada negara ini. Negara kita memerlukan generasi muda ini untuk meneruskan warisannya supaya menjadikan negara Malaysia ini aman, makmur dan sejahtera. Okey, saya buka lagi. Soalan? Siapa boleh jawab? Sebelum kita menutup forum Gen Y pada pagi ini. Sila siapa boleh jawab? Kalau tidak, saya bagi soalan lain nak. Sebelum itu, kami Jabatan Penerangan Malaysia sebagai penganjur sukacita untuk mengucapkan penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada kali ini, iaitu dari Institut Sains dan Teknologi Darul Ta'zim. Ada dari College Community Pasir Gudang, College Community Bandar Penawar, Politeknik Ibrahim Sultan, Institut Latihan Perindustrian dan Universiti Kuala Lumpur. Baik, buka lagi soalan. Ada tak? Berapa banyak suku kaum dari Perlis hingga ke Sabah? Silakan lagi. Untuk cubaan kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawapan saya terdapat 64 suku kaum di Malaysia. Makin sikit. Tadi 80, 180, dia sebenarnya lebih daripada itu. Lebih dari itu. Lebih. Okey? Kalau tidak saya bagi tahu jawapannya. Boleh? Saya bagi tahu jawapan. Lepas tu saya nak minta siapa yang boleh menyebut 20 suku kaum itu. Okey, suku kaum dari Perlis hingga Sabah. Kalau kita merujuk kepada buku Malaysia kita, sebanyak 214 suku kaum. Siapa nak cuba? Bagi 20. Cepat. Saya dapat hadiah ni. 20. Silakan. 20 suku kaum. Kadazan Dusun, Bajau, Melayu Brunei, Murut, Orang Sungai, Iranun, Bonggi, Kuijau, Paitan, Lun Bawang, Lun Daye, Kedayan, Suluk, Binadan, Bisaya, Kokos, Rumanau, Lotut, kamu baca aja, okeylah. Betul lah tu. Lebih dari 20 disebut Baik, bolehlah menerima hadiah ni. Dan juga dari pengajar. Tahniah lah, boleh. Sebelum kita menutup forum apa kata Gen Y ini, saya suka nak bertanya secara ringkas kepada ahli panel kita dengan cara yang mudah saja. Kepada Gen Y juga boleh mendengarnya bahawa kita sebagai rakyat Malaysia cinta kepada negara, harus kita tahu juga simbol-simbol negara kita ini. Contohnya, kita ada sebuah syarikat petrol Malaysia yang terkenal. Namanya Petronas, bagus. Kita ada sekuntum bunga. Namanya Bunga Raya. Betul. Kita ada sekibaran kain. Namanya Jalur Gemilang. Betul. Kita ada sebuah lagu. Namanya Negaraku. Kita ada sebuah negara. Namanya Malaysia. Kita ada satu panduan amalan hidup rakyat Malaysia. Namanya Rukun Negara. Silakan bangun semuanya. Bahwasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat
di kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Angkat. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita negara berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kita ada sekuntum bunga, namanya. Kita ada sekibaran kain, namanya. Kita ada sebuah lagu, namanya. Kita ada sebuah negara, namanya. Kita ada satu amalan hidup rakyat Malaysia, namanya. Kita ada satu gagasan perpaduan negara, namanya Satu Malaysia. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi di lain masa dan lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.